Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua. Untuk video part tu kita akan belajar benda yang baru. Tapi sebelum kita nak mula, diharapkan semua dah refer pada video part 1. Diharapkan semua bersedia. Jom kita start. Untuk pembelajaran kita pada video part 2 ini, yang pertamanya kita akan cuba siapkan latihan. Dan yang kedua, kita akan cuba masuk untuk pelajari teknik untuk buat ADM yang cara yang lebih detail. Sebab sebelum ni kita belajar fundamental, dan yang kali kedua kita akan belajar cara yang betul lah. Berbalik kepada soalan yang saya telah berikan, iaitu soalan yang macam soalan ini, yang jadual yang saya berikan ni, saya minta semua untuk siapkan membuat gambar rajah predecessor seperti ini, seperti ABC macam ni lah. Kita sebab saya nak tahu sama ada anda semua boleh faham ke tak untuk arah predecessor dan successor. Untuk soalan ini yang gambar rajah diberikan ialah predecessor. Jadi kita akan bincangkan pada hari ini. Kita akan buat sama-sama gambar rajah ni. Kita akan bincangkan okay, saya dah letak kat tepi ni, so kita akan buat. Untuk yang first sekali, kita tengok kat sini. Kalau kita tengok aktiviti A ialah clear site, dan dia punya predecessor dia ialah dash. So dash bermaksud dia tak ada apa-apa aktiviti yang pertama. So kita boleh ambil A sebagai aktiviti yang pertama. Untuk aktiviti B, dia mengatakan sini ialah predecessornya ialah A. So kita boleh letak dia kat sini, dan kita boleh ambil arrow ni dekat sini. Ok, dah settle untuk aktiviti B. Untuk aktiviti C, predecessor dia ialah A juga. So kita boleh ambil C. Contoh saya letak C di sini. So saya ambil arrow ni, arrow yang sama macam ni lah. So untuk aktiviti D pun sama, predecessor dia A. So saya buat sini lah. So atas boleh, bawah boleh, saya buat bawah lah. So saya ambil arrow yang sama juga. Arrow ni kita akan pakai banyak kali. So macam ni. So kita dah ada lah A, B, C, D. Untuk aktiviti E, predecessor dia adalah C. So kita akan tengok C di sini. So kita ambil E, kita letakkan di sebelah dia. So kita ambil arrow ni, kita buat macam ni. Ok. Untuk aktiviti F, tadi kita tengok E kan, F dia ada dua predecessor, iaitu B dan E. So kita ada B dan E kat sini. So kita letak perhampiran untuk kita senang nak lukis. So ini kita boleh kopikan dia, letak di atas. Yang ni dekat sini. Sebab dia ada dua predecessor, jadi macam mana kita nak tahu? Dia akan ada dua anak panah yang masuk pada diri dia, F, B dan E. F, B yang masuk, E yang masuk kat dia. Dan untuk G, predecessor ialah F dan D. So kita kena pasti dulu kasih dia ni F, ni D. So G kita boleh letak kat sini lah. Saya letakkan di sini, dan kita ambil dua arrow, satu F keluar, dan akan ada dua arrow yang masuk ke G, iaitu daripada F dan juga daripada D. Tarik. And lastly untuk untuk H, dia datang daripada G, dan untuk H dia datang selepas I. So untuk H, predecessor adalah G. So saya ambil yang ni, kopikan ke sini. And untuk H, untuk I, predecessor dia adalah H kat sini. So kita akan ambil lah daripada arrow ni ke sini. Saya nak ambil ke sini. Jadi ini adalah dah siap lah kita punya gambar rajah berdasarkan table yang diberikan. So ini adalah gambar rajah untuk fundamental lah, fundamental ADM. Yang untuk video yang lepas saya dah ajar cara-cara untuk kita buat arrow daripada predecessor ataupun successor. Untuk soalan table ini diberikan predecessor, kita boleh buat. So kalau diberikan successor lagi pun kita boleh buat. So as long dia bagi antara predecessor ataupun successor, kita dah boleh buat dia punya arrow diagram method ni. Tapi fundamental lah, ini fundamental. Diharapkan semua boleh faham lah berkenaan dengan fundamental ini. Sekarang kita akan pergi the real ADM, macam mana kita nak buat ADM yang sebenarnya.
ADM yang sebenarnya kita akan menggunakan macam contoh ini, jadual yang saya berikan ini, kita akan gunakan keempat item ni lah, iaitu activity, description, duration, predecessor. Keempat-empat ni kita akan lukiskan untuk jadi gambar rajah. Macam gambar rajah yang kita lukis ni, kita hanya menggunakan dua saja, iaitu activity dan predecessor sahaja kita dah hasilkan gambar rajah ADM, fundamental ADM. Tapi untuk ADM the real, kita akan gunakan keempatnya. So, kita akan pergi secara teori sedikit. Ini adalah teori dia. Untuk teorinya, untuk satu kotak ni, satu kotak A ni, sepatutnya kita akan lukis satu bulatan dan pecahkan kepada 3 bahagian. Iaitu yang atas ni ialah tulis ni beginning event number ataupun beginning of event activity. Kalau aktiviti kita A, contoh sini saya nyatakan A. Kotak yang kedua yang di dalam bulatan ini ialah ES. ES merupakan yearly start. Start awal lah. Early start. EARLY, early start. LS ialah late start, bermula lambat. Late start, LATE, late. Dan seterusnya dia ada arrow. Arrow ni sama macam kita buat. Ni arrow. Tapi di arrow tu dia ada dua benda. Satu dia punya activity description dan dia ada activity duration. So, contoh ni dia beritahu konkret dan mengambil masa 3 hari. So sini ada arrow lah sepatutnya. Untuk ini ialah bulatan yang kedua ialah ending event number. Contoh tadi aktiviti kita A ke B ya. So A ke B, sini sepatutnya kita tulis B. Dan dia ada kotak yang kedua ialah EF, early finish, siap awal. Dan kotak yang ketiga ialah LF, late finish. So ini adalah secara teorinya kita akan buat. Jadi untuk yang secara fundamental yang macam ini, dan kita convert kepada orang kata apa yang di real ADM, saya dah buat dah, cantik. Ini lah bentuk dia. Dan X ni ialah yang merah. Kejap lagi kita akan buat sama-sama. Jadi yang saya dah lukis kat sini, saya dah lukis mengikut fundamental tadi yang kita dah buat sebelum ni tadi. Kita menggunakan predecessor. Cuma saya ubahkan bentuk kepada bulat. Dan ada 3 benda lah untuk kita isi ES, LS, EF dan LF tadi lah. Early start, late start, early finish dan late finish. So saya biarkan X sahaja dahulu. Nanti kita akan isi bersama-sama. Cumanya di sini kita tak boleh buat description lah. Kalau perasan, sepatutnya setiap anak panah ni dia ada atas ialah description, bawah dia ada duration macam ni tadi. Tapi saya tak boleh buat lah sebab nanti lagi tak nampak. So kita just buat untuk duration sahajalah. Jadi untuk ni kita nak baca dia macam mana kita baca tadi. Contoh activity A, predecessor dia none. So predecessor ni ialah aktiviti sebelum daripada the real activity Contoh macam mana kita nak buat kalau kita takut pening, kita baca daripada sini. Untuk predecessor A, untuk A adalah predecessor, dia sebelum. So bermaksud A ke B dia mengambil masa 2 minggu. A ke B mengambil masa 2 minggu. So kita tulis dekat duration, kita tulis 2 minggu. A ke C 1 minggu. A ke C 1 minggu. Kita just tulis je dulu duration bagi setiap aktiviti ni. A ke D 3 minggu. A ke D adalah 3 minggu. And then C ke E 2 minggu. Mana C? C ke E adalah 2 minggu. Macam ni dia ada 2 aktiviti lah B ke F adalah 1 minggu. B ke F adalah 1 minggu. Dan seterusnya B ke F itu kita ada koma E. E ke F adalah 1 minggu. E ke F adalah 1 minggu. Itu cara baca dia. And then F ke G adalah 1 minggu. F ke G 1 minggu. F ke G. D ke G, F ke G 2 minggu. F ke G 2 minggu. D ke G adalah 2 minggu. G ke H adalah 1 minggu. Dan H ke I adalah 1 minggu. So kita dah isi. The first one kita dah isi dia punya duration for each activity lah. Daripada A ke B, B ke F, F ke G, H dan seterusnya lah. Ni activity. So macam mana kita nak isi ES, LS, EF, LF? Cara dia adalah kita akan isi yang bahagian yang early dulu. Maksudnya kita akan isi early start dan early finish, iaitu di sebelah kiri sebelah kiri.
Ingatlah, kita akan isi yang cepat dulu. Cepat mula dan cepat siap. Sebelah kiri So untuk aktiviti A, secara logiknya kita akan bermula daripada minggu yang kosong. Macam kes ni daripada minggu A ke B, kita dah boleh kita abaikan jadual ni. Kita dah ada duration kat sini A ke B mengambil masa 2 minggu. Jadi kosong ataupun sifar ditambahkan dengan 2 adalah 2. Sama juga dekat sini lah Sifar tambah 1 jadi 1. Sifar tambah 3 jadi 3. Seterusnya 2 tambah dengan 1 akan jadi 2 tambah 1 akan jadi 3 lah. Tekan 2 tambah 1 jadi 4. Okey. 1 ditambahkan dengan 2 akan jadi 3. Okey, 3. Tetapi kalau perasan dekat sini, kosong tambah 1 1. 1 ditambahkan dengan 2 jadi 3. 3 tambah 1 jadi 3. Dah kenapa? Jadi dalam kes macam ni, disebabkan aktiviti F dia ada 2 aktiviti F dia ada 2 predecessor, iaitu B dan E. So antara B dan E, mana satu dia akan pilih? Antara 3, 2 tambah 1 jadi 3, ataupun 3 tambah 1 akan jadi 4. So dia akan pilih yang lebih besar. 3 tambahkan dengan 1, dia akan jadi 4. So yang ni kena berhati-hati yang predecessor yang ada 2. So sama juga dengan kes kat sini. D ke G 2 minggu. 3 tambah 2 adalah 5. Tetapi perlu diingat G ada 2 predecessor So 4 tambah 2 adalah 6. So antara 6 ataupun 5, which one? For sure kita akan ambil yang lebih besar. Kita akan ambil 6. So 6 tambah 1 7. 7 tambah 1 adalah 8. Jadi kita dah siap dah untuk early punya part lah. Siap early start dan early finish. Jadi kita nak buat pula untuk late start dan late finish. Macam mana nak buat? Kalau tadi kita bermula daripada aktiviti yang paling awal, iaitu aktiviti A, tetapi untuk kita nak buat late, kita tak akan buat daripada awal. Kita akan bermula daripada belakang, daripada yang siap. So macam ni. Kalau untuk aktiviti 8, so kita akan buat 8 jugalah. Kita akan dengan 8, kita tolak. Tadi kita tambah, kita tolak. 8 tolak 1, 7. 7 tolak 1, 6. Macam ni keliru sikit lah. Okey, 6 tolak 2 bersamaan dengan dia tak keliru sangat lah. Okey, 6 tolak 2 bersamaan dengan 4. Okey, tak masalah. 6 tolak 2 dekat sini, dia akan jadi 4. Nampak dia dah tak sama tapi tak apa. 6 tolak 2, 4. Okey, 4 tolak 1 kat sini adalah 3. Dekat sini 4 tolak 1 kat sini jadi 3. 3 tolak 2 akan jadi 1. Okey, 1. Jadi dekat sini kita akan confuse dekat A ni. Macam mana kita nak buat A? Sebab apa kita confuse kat sini? A kat sini predecessor ada 1, 2, 3. So ada 3 lah. Ada B, C, D. So antara 3 tolak 2 bersama dengan 1. 1 tolak 1 sama dengan kosong. 4 dengan 3 akan jadi 1. Mana satu kita akan pilih? Kalau tadi untuk early kita akan pilih yang lebih besar, tapi untuk late kita akan pilih yang lebih kecil. Jadi kita akan pilih yang C ni lah. 1 tolak 1 bersamaan dengan sifar ataupun kosong. Jadi inilah dia gambar rajah yang sepatut yang dihasilkan untuk ADM. Ini baru kata dah 90% lah kita dah siap. Itu kita dah kira gambar rajah ADM. Dan tujuan kita buat ADM ni sebenarnya kita nak tahu di manakah critical path-nya. Maksudnya aktiviti mana yang sangat-sangat kritikal, mana kita tak boleh langsung kita nak menganjak, tak boleh lambat. Maksudnya contoh, adakah aktiviti A ataupun aktiviti F? Kalau F ni kalau kita terbuat 3 minggu, akan efek tak yang aktiviti lain? Sepatutnya total adalah 8 minggu. So kita tak naklah benda ni kita boleh efek pada 9 ataupun 10 minggu. Macam mana kita nak identify? Kita akan identify yang sama. Contoh macam ni A confirm adalah critical path A. Antara B, C, D, dia akan bagi ke C sebab satu-satu A, C. So saya akan tulis kat sini. Critical path ni adalah A pergi kepada C, pergi kepada E, pergi kepada F, pergi kepada G, H dan I. So inilah critical path. Bermaksud untuk
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aktiviti ini tidak boleh berlaku kelewatan. Contoh dekat sini saya tunjukkan kenapa. Contoh untuk aktiviti B, dia hanya ambil masa 2 minggu. So kalau aktiviti B terlewat B ke F 1 minggu, 3 minggu. Tapi kalau dia buat 2 minggu pun tak ada masalah, sebab dia tak boleh, dia tak akan efek pada 8 minggu sini. Kecuali kalau aktiviti C ke E 2 minggu. Kalau kat sini dia dah ubah kepada 4 minggu, so jumlah minggu dia tak dapat 8, dia akan jadi tambah lagi dengan 4 minggu. Jadi itulah tujuan kita buat ADM. Jadi tujuan yang kita nak buat dia adalah untuk kita nak dapat ES, LS, EF dan LF. So kita dah dapat setiap item ni, dah dapat ke 4 tu lah, ES dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali kita nak juga tahu identify di manakah critical path yang kita boleh tahu. So ada 5 benda lah kita nak identify daripada ADM. So diharapkan semua boleh faham dengan video ini. Saya akan tinggalkan satu latihan di link di bawah, link description di bawah. Jadi kita boleh buat bersama-sama untuk kita bincangkan di dalam video part 3. So diharapkan semua boleh faham. Alright, semua boleh like, komen dan share. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.